Perjalanan kami dalam menjejak potensi menyusuri sawah, kebun, ladang dan pekan, menyelami hati dan pandangan. Kami dengar, kami amati, usaha yang penuh komitmen, penuh yakin. Kami melihat limpahan hasil tanaman dan hamparan ternakan seluas mata memandang. Lalu kami lengkapi kurniaan ini dengan hikmat dan sokongan agar ia kekal dihargai oleh generasi akan datang. Setiap hari adalah lembaran yang baru dengan harapan yang tinggi, kerana hidup ini umpama membelah ombak. Hanya yang cekal mampu mengharungi. Mereka yakin usaha mereka dihargai, sehingga selamat sampai ke destinasi. Tiada kejayaan mampu dimiliki tanpa perancangan yang teliti. Semuanya dikongsi bersama demi kemajuan diri. Kerana itu kami sentiasa di sisi, sehingga hasrat dan impian tercapai. Kami terus dengar, hargai dan bantu anda menyusun langkah yang lebih lancar. Mengatur cara meningkatkan taraf kehidupan ke arah pembangunan yang jati dan sempurna. Apabila usaha kita menjadi kejayaan anda, itulah kejayaan hakiki yang sebenar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din ya Allah ya Tuhan kami. Faqihkan kami dalam agama-Mu. Wa 'allimna ta'wil. Ajarkan kepada kami ilmu Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan-Mu yang lurus ya Allah. Alhamdulillah, kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada petang yang berbahagia ini. Kita dapat bersama dalam program Bual Bicara. Jom bersama memperkasakan usahawan asnaf yang disiarkan secara live, secara langsung menerusi Facebook Agrobank. Saya mengharapkan kepada semua yang mengikuti Bual Bicara ini untuk sama-sama dapat tag, dapat like dan dapat share. Mudah-mudahan seramai mungkin dapat mengambil manfaat. Kita berkongsi ilmu insya-Allah pada petang ini. Tuan-tuan, sebelum kita berbual bicara dengan selebriti dan juga panelis jemputan kita untuk makluman, bersama kita juga pada petang ini ialah peserta usahawan asnaf Jom Sate yang insya-Allah. Assalamualaikum sahabat-sahabat peserta. Mungkin boleh dilihat di FB Live. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Minta lambai tangan yang disiarkan secara langsung menerusi Facebook Agrobank. Bagaimana performance ataupun jualan setakat ini? Mungkin saya boleh tanya salah seorang. Puan Mariani, macam mana Puan Mariani setakat ini? Jualan, bisnes macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat petang kepada semua rakan-rakan usahawan dan juga Kak Cik. Lama tak jumpa. Oh, rapat dengan Kak Cik dah ni. Teruskan Puan Mariani, teruskan. Kita ada masa yang limited. Okey. Alhamdulillah syukur saya mewakili salah seorang usahawan yang kerjasama antara Agrobank dan juga Mawib dan Jom Sate. Ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga, yang mana atas kerjasama yang sangat baik. Hampir ini masuk bulan kedua kami dan usahawan-usahawan Jom Sate berniaga dalam pandemik COVID-19 ini. Walau bagaimanapun, alhamdulillah untuk saya punya sajalah, rakan-rakan lain tak pasti, mungkin ada juga yang mungkin lebih daripada saya rasanya. Bulan lepas sale mencecah lebih kurang 10,000. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Puan hari ini. Kita mengharapkan agar performance ataupun jualan ini dapat dikekalkan dan dapat dipertingkatkan daripada bulan ke bulan, sebab kita monitor di peringkat Agrobank ini, mudah-mudahan daripada jualan ini insya-Allah hasrat kita dapat capai minimum sale ataupun minimum untung bersih sebanyak 3,500 ini dan akhirnya dapat mengeluarkan asnaf ini daripada penerima kepada pembayar zakat. Terima kasih kepada semua peserta yang bersama secara live. Kita doakan yang terbaik dan insya-Allah kerja buat yang kita laksanakan ini akan menjadi contoh yang baik kepada usahawan-usahawan yang lain. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, untuk makluman, program Hijrah Usahawan Jom Sate ini merupakan salah satu program yang kita laksanakan secara usaha-sama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan Anchor Company Exza Resources Food, pemilik brand untuk Jom Sate ini, yang alhamdulillah telah melaksanakan entrepreneurship ataupun kursus keusahawanan meliputi technical skill dan juga soft skill, dan kita telah berikan pendedahan yang terbaik kepada peserta ini dan mudah-mudahan hasrat kita untuk melihat mereka ini menjadi usahawan yang berjaya, seterusnya dapat keluar daripada penerima zakat kepada pembayar zakat menjadi kenyataan insya-Allah. Dan sebenarnya program-program yang dianjurkan ini adalah sebahagian daripada hasrat di bawah WC Agrobank Advancing Agriculture Beyond Banking, di mana kita melaksanakan aktiviti perbankan bukan hanya untuk memberikan kemudahan pembiayaan ataupun deposit saja, tetapi ada usaha-usaha lain
khususnya melibatkan pembangunan usahawan yang dilaksanakan Agrobank Center of Excellence. Dan banyak lagi program lain sebenarnya, Agro Mumtaz yang kita laksanakan di Bunuk Rendang, di program secara online marketing kepada lebih daripada 50 asnaf dengan kerjasama MAWIB dan juga Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Dan insya-Allah semua program ini kita akan expand ke negeri-negeri yang lain insya-Allah. Dan pada petang ini untuk bual bicara ini kita bersama dengan dua ikon pendakwah yang tidak asing lagi. Yang pertama Al-Fadil Ustaz Said Nur Hisham Al-Idrus. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Said, apa khabar? Orang Terengganu kita. Ustaz Said, apa khabar? InsyaAllah bersama dengan Alhamdulillah. Ustaz Said ini Alhamdulillah. Sekolah saya dulu, tapi dia dah jadi ikon. Saya tak ikon lagi. Alhamdulillah, terima kasih dapat bersama dengan kita pada petang ini dan juga bersama dengan kita. Ya, Ustaz. Dapat jumpa ketua pengawas sekolah. Seronok. Kita rakyat biasa. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Said dapat bersama dengan kita pada petang ini dan bersama dengan kita juga Ustazah. Oh, naik saham saya. Terima kasih banyak Ustaz Said. Dan bersama dengan kita juga pada petang ini Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah Musa ataupun nama glamour Kak Cik, selebriti dakwah dan juga pensyarah di UTM KL. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Pak bersama kita. Ustazah selalu sebenarnya hadir ke surau Al-Hijrah Agrobank. Kami namakan Al-Hijrah ini sempena dengan conversion exercise yang kita laksanakan pada tahun 2015 daripada conventional bank ke full-fledged Islamic Bank pada tahun 2015. Walaupun tak ada nama Islamic situ, tapi Agrobank merupakan salah sebuah institusi perbankan Islam sepenuhnya ataupun full-fledged Islamic Bank. Kita tak ada masa yang panjang, nanti lebih kurang 50 minit ke sejam saja. Kita nak terus mulakan sebab ramai di luar sana, sama ada penonton yang mengikuti secara live dan juga sahabat-sahabat peserta asnaf ni nak mendengar butir-butir ilmu daripada dua ikon selebriti kita pada petang ini. Sebagai permulaan Ustaz Said, dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-7 sebutkan kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum, supaya harta-harta itu tidak hanya berlegar di kalangan orang kaya, di kalangan kamu saja. Nampak simple, tapi ini merupakan satu konsep ekonomi yang dijelaskan di dalam Al-Quran cukup baik untuk diamalkan khususnya dalam kehidupan kita. Sebagai permulaan Ustaz Said, minta Ustaz Said jelaskan kepada semua peri pentingnya konsep ekonomi yang adil khususnya dalam pembangunan asnaf ini. Sila Ustaz Said. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih sahabat yang saya kasihi dan saya hormati, Fadil Tuan Rosli Yusof, pihak Agrobank yang jemput kami, pihak MAWIB yang dihormati juga Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah Musa, Kak Cik, dan para usahawan asnaf yang terlibat secara langsung dan juga para penonton yang menonton di live Facebook. Sebelum saya mula, boleh tak penonton-penonton yang sedang menonton di live Facebook tolong tulis kejap je di ruangan komen sedang menonton dari mana? Boleh tak tulis di ruangan komen sekarang ni sedang menonton dari mana? Kalau baring atas sofa tengah makan tengah hari tu jangan ceritalah, nak tahu lokasi je. Cuba tulis. Ada Rosli ada yang tulis di ruangan komen nama dia Farizal Mansur. Dia kata Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Rosli. Kena ada. Waalaikumsalam. Ada nama terima kasih Aslizawati dari Keramat Kuala Lumpur. Alhamdulillah. Sofian dari Gombak.
Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang respon. Sebenarnya Lee, saya nak cek dia dengar tak suara saya. Bila dia respon di ruangan komen, maknanya dia dengar lah suara kita. Ada dari Langkawi, saya Muhammad Rafi'i Yusof dari Kampung Undang. Masya Allah. Okey. Jadi okey, terima kasih pada yang respon. Okey. Ayat 7 surah Al-Hashr tadi, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Allah Subhanahu wa taala asas ayat ini adalah membicarakan berkenaan dengan harta rampasan perang. Ada cara agihannya, harta fai. Panjang ayat ayat nombor 7 surah Al-Hashr tadi. Tetapi asas yang Rasul sebut tadi, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta tidak berlegar di kalangan orang kaya di kalangan kamu sahaja. Betul, ini satu prinsip yang sangat besar dalam Islam, against kepada kapitalisme. Berdasarkan ayat ini, Islam menolak kapitalisme. Islam mengagihkan ekonomi secara adil, sama-sama membangunkan ekonomi dan sama-sama menikmati. Tapi ayat ini tidak menafikan untuk kita jadi kaya. Ayat ini tidak menafikan untuk kita buat bisnes membesar, berkembang. Ini tidak nafikan. Tetapi cara ekonomi Islam, kamu kerja bagus, kamu buat kerja berniaga dengan cara yang betul, financial management bagus, marketing bagus, servis kepada customer bagus, produk berkualiti, maka kamu layak untuk kaya. Kamu layak untuk berkembang. Tapi dalam Islam, daripada kekayaan dan hasil tersebut, ada hak-hak yang telah khusus ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah asnaf, golongan yang penerima daripada 2.5% daripada duit zakat hasil bisnes seseorang itu. Dalam masa yang sama, selain daripada yang wajib zakat, amat-amat digalakkan bersedekah. Bahkan Allah yang memberi rezeki menjanjikan kepada orang yang berzakat, kepada orang yang bersedekah, bahawa Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi, akan lipat gandakan lagi. Dan saya melihat usaha yang dilakukan oleh Agrobank dengan kerjasama Mawib, dengan kerjasama Jom Sate, dan dengan kerjasama asnaf-asnaf yang terpilih. Kerjasama macam mana? Buat sungguhlah. Allah yang dah pilih kita untuk bagi peluang rezeki, maka ini untuk membentuk satu kekuatan ekonomi ummah. Dan ini secara praktikal sedang membuktikan bahawa institusi zakat, bahawa ibadah zakat ini mampu mengukuhkan ekonomi. Saya tertarik bila Rosli sebut di awal tadi, usaha supaya asnaf yang dibantu ini, insya-Allah suatu hari nanti dia akan keluar daripada title asnaf, bahkan dia akan naik pangkat insya-Allah menjadi pembayar zakat. Allahu Akbar. Saya banyak terlibat dengan program PPZ, Lembaga Zakat Selangor, dan kita ada jumpa insan-insan yang memang jadi realiti dah. Ada yang jual roti, ada yang jual kek, ada yang jual pizza, ada hak keput lekor. Oh, kaya lah ni, kaya pada hak tukang makan lagi. Jadi alhamdulillah, ini bukti secara praktikal bahawa sistem zakat yang wujud dalam Islam ini mampu untuk membantu ekonomi. Dalam masa yang sama kita nak cari keberkatan. Dalam masa yang sama kita nak supaya orang kaya sayang pada orang miskin. Orang susah, bila dia terima, dia mendoakan kepada orang yang senang. Automatically dia akan hilang unsur-unsur dengki, dia akan hilang unsur-unsur khianat, dia akan membentuk keharmonian.
Allahu Akbar. Bila kita bicara berkenaan dengan pelibatan bisnes, secara khusus sahabat-sahabat yang terlibat niaga sate ni. Saya awal-awal balik Malaysia, habis belajar dulu, memang ada seorang kenalan dia, Tok Bilal. Dia Tok Bilal masjid, masa tu dia bujang lagi, tahun 2007 dulu kenal dia. Jadi dia kata dia Tok Bilal. Dia kata saya sedang belajar lagi Quran sebab cita-cita saya nak mengajar Quran. 2007. Waktu lama tak jumpa dia. Dalam 2015, 2016 jumpa balik kat Subang Jaya. Dia mari jumpa saya. Dia kata, Ustaz, Alhamdulillah, saya sekarang dah mengajar Quran. Ustaz ingat tak dulu? 7 tahun dulu kita jumpa, saya kata nak belajar Quran. Sehingga saya boleh mengajar. Saya kata, Alhamdulillah, tahniah. Lepas tu, saya belanjalah, dia makan sekejap. Betulan jumpa kat kedai makan, saya belanja. Dekat dia nak balik, dia hulur kat saya satu business card. Dia kata, Ustaz, nak datang makan sate, ini saya punya stall sate saya. Saya masih Tok Bilal, saya mengajar Quran dan saya ada beberapa stall. Dan saya meniaga sate, dia kata. Ada restoran yang bagi ruang, restoran tu jemaah masjid, dia bagi ruang untuk berniaga sate. Siap pakai pekerja pula sekarang. Dia Tok Bilal, dia mengajar Quran, dia buat bisnes sate dan alhamdulillah ekonominya berkembang. Saya tanya dia, anak berapa dah? Anak 7 dah. Setahun seorang beranak. Kita kalah. Maknanya rezeki dia itu kerana dia berusaha. Alhamdulillah. Ada lagi dia buat projek lain lagi, projek bersih kapek Masjid Surau. Saya nak beritahunya melalui bisnes, kalau kita disiplin, mengurus keuangan, kita tidak boros, tidak menipu orang. Kalau yang apatah lagi sahabat-sahabat yang terima duit zakat. Maknanya duit zakat ini duit ibadah. Dia ada kekuatan barakah di situ. Dan kita bimbang, kalau salah guna, itu pun lagi bahaya. Kita guna dengan baik, ya insya-Allah ada unsur barakah insya-Allah. Kalau kita salah guna, na'udzubillah, kita minta jauh. Jadi saya rasa sekadar itu dulu untuk pusingan pertama ni, wallahu alam. Terima kasih kepada Ustaz Said di atas penerangan yang cukup cantik tadi berkenaan dengan sistem zakat yang menjadi satu sistem yang cukup baik sebenarnya dalam usaha kita untuk membangunkan ummah, menyelesaikan masalah-masalah kemiskinan dan khususnya kepada usahawan untuk membangunkan asnaf itu sendiri. Dan kalau kita lihat dari sudut apa yang dinyatakan oleh Ustaz Said tadi, bagaimana ayat tadi bila diamalkan bukan setakat ataupun konsep keadilan dalam sistem ekonomi Islam ini bukan setakat untuk pembangunan ekonomi, tetapi impak dia kepada pembangunan sosioekonomi dan juga kestabilan sesebuah masyarakat. Saya sebelum beralih ke Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah, suka saya wawarkan juga kepada semua yang sedang menonton ini, boleh type persoalan-persoalan yang mungkin ingin diajukan kepada panelis kita yang insya-Allah saya akan bacakan di akhir sesi bual bicara ini. Boleh type di ruangan komen itu dan insya-Allah saya cuba untuk mengambil beberapa persoalan yang insya-Allah manfaatnya persoalan tersebut memberikan kata satu penjelasan mungkin terhadap ketidakfahaman, ketidakjelasan yang mungkin bermain di fikiran kita insya-Allah. Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah ataupun kita panggil Kak Cik, kalau kita bercakap tentang ekonomi, tentang perniagaan ini, nama yang akan terlintas ataupun tokoh yang terus terlintas dalam fikiran kita tidak lain dan bukan ialah Saidina Abdul Rahman bin Auf, tokoh usahawan yang cukup hebat. Dalam masa yang cukup ringkas ini, Kak Cik, nak minta Kak Cik mungkin boleh sharekan kepada semua penonton bagaimana kita boleh melahirkan seramai mungkin tokoh ekonomi seperti Abdul Rahman bin Auf ini, apatah lagi dalam suasana kita yang cukup mencabar dalam senario pandemik yang kita hadapi pada sekarang ini. Sila, Kak Cik.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia Tuan Rusli Jusoh, yang dihormati, yang berbahagia Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham Al-Idrus, yang dihormati seluruh warga Agrobank, begitu juga dengan penganjur bersama Mawib, ya, dan semua yang bersama-sama dengan kita, khususnya kepada usahawan-usahawan asnaf yang tadi pun telah kita dapat lihat wajah-wajah mereka. Kepada semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, sebuah soalan yang sangat besar tapi harus dijawab dengan serengkas-ringkasnya, ya, kerana keterbatasan masa. Apapun sahabat-sahabat sekalian, tuan-puan, bila kita bercakap tentang memperkasakan usahawan asnaf, khususnya pada zaman ataupun pada fasa pandemik ini, dengan tadi kita melihat kepada ketokohan Saidina Abdul Rahman bin Auf, ya, apa yang boleh saya katakan adalah kalau kita melihat kepada sosok peribadi Saidina Abdul Rahman bin Auf, kita akan melihat bahawa beliau telah menjelaskan kepada kita, menunjukkan kepada kita bahawa perniagaan itu adalah wasilah. Perniagaan ataupun kekayaan, keberjayaan pada perniagaan itu bukanlah matlamat yang satu-satunya menjadi matlamat yang utama dalam kehidupan. Sebaliknya, perniagaan terlibat dalam bidang keusahawanan ini adalah jalan. Adalah jalan yang tidak terkeluar ataupun jalan yang termasuk dalam kerangka ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lihat sahabat-sahabat sekalian, Saidina Abdul Rahman bin Auf, Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin, beliau itu 2 kali hijrah ke Habsyah. Maknanya dari sudut, maknanya kita dapat lihat jelas daripada kehidupan Abdul Rahman bin Auf bahawa dia faham sangat. Beliau ini menunjukkan kefahaman beliau terhadap tanggungjawab sebagai seorang hamba Allah. Kita kat dunia ni ada tanggungjawab, 3 tanggungjawab kita, tuan-puan sekalian. Ustazah harap usahawan-usahawan asnaf ingat betul-betul 3 perkara ni. InsyaAllah bila kita semua sama-sama faham dan bekerjasama untuk 3 perkara yang menjadi tanggungjawab kita sebagai manusia ini, InsyaAllah kita akan dapat berjaya dunia dan akhirat. Yang pertama adalah tanggungjawab sebagai hamba Allah. Jadi walaupun nanti kita dah masuk bidang keusahawanan, sudah masuk keusahawanan dan sebagainya, tetapi kita tidak pernah dapat melucutkan gelaran ini. Tidak pernah dapat mengabaikan dan meninggalkan satu tanggungjawab yang utama, iaitu sebagai hamba Allah. Saidina Abdul Rahman bin Auf telah menunjukkan bagaimana walaupun beliau kaya raya, pernah tuan-puan sekalian, beliau balik daripada pengembaraan perniagaan, Masya Allah, beliau balik, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau balik dengan 700 unta yang membawa barang dagangan beliau. Banyak tu 700 unta tu, banyak. Tapi subhanallah, kita jangan lupa bahawa Abdul Rahman bin Auf 2 kali hijrah ke Habsyah dan kemudian hijrah ke Madinah. Tiap-tiap kali hijrah, barang dagangannya, perniagaannya akan disita oleh kafir Quraisy. Maknanya seolah-olah bermula daripada zero semula. Bermula daripada kosong semula. Tapi Masya Allah, Allah berikan kepada beliau barakah dalam perniagaan, barakah dalam kehidupan, pertolongan daripada Allah. Sebab apa? Sebab kena memahami tugas kita yang pertama, iaitu sebagai hamba Allah. Nak kaya, kaya juga sebagai hamba Allah. Jadi yang kedua, tanggungjawab kita adalah sebagai khalifah Allah, iaitu memakmurkan muka bumi ini, memberikan manfaat kepada ummah, memakmurkan, mengimarahkan muka bumi ini dengan syariat Allah. Jadi tuan-puan, insya-Allah nanti usahawan asnaf Agrobank ni jadi orang kaya belaka. Amin. Jadi jutawan semua. Tapi kita tak bimbang, tuan-puan sekalian. InsyaAllah kita tak bimbang. Kenapa? Kerana usahawan asnaf ini tahu bahawa mereka merupakan khalifah Allah. Mereka bukan kaya untuk diri sendiri. Mereka bukan kaya hanya untuk apa? Untuk membesar-besarkan nafsu yang ada dalam diri masing-masing. Tetapi kekayaan kita, tuan-puan sekalian,
adalah sebagai menyempurnakan matlamat ataupun tanggungjawab tadi, iaitu sebagai khalifah Allah. Dan yang ketiga, ya, tanggungjawab kita adalah untuk menunaikan amanah. Amanah sangat banyak. Amanah sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai anggota masyarakat, sebagai pemimpin, ya, sebagai maknanya nak mengeluarkan zakat, nak membantu, banyak sangat amanah. 3 perkara ini kalau usahawan asnaf benar-benar memahaminya, insya-Allah perjalanan itu akan menjadi mudah. Kesimpulan, tuan-puan sekalian, untuk menjadi usahawan yang berjaya dalam dunia yang semakin mencabar ini, Ustazah gariskan 5 perkara. Ya, untuk memudahkan kefahaman kita lah. 5 perkara yang bermula dengan huruf K. K yang pertama adalah keyakinan. Tuan-puan sekalian, tanpa keyakinan, biasanya semua perkara tak akan menjadi. Betul ya, Tuan Rosli kita, ya. Agrobank pun nak keluarkan, nak buat projek ni pun kena yakin ni, ya. Kalau tak yakin, nanti banyak jugalah macam-macam lah pandangan. Alah, boleh jalan ke, ya, boleh berjaya ke tak berjaya. Tapi sebab kita yakin. Dan untuk semua kita, yang kita khususkan hari ini pada usahawan asnaf, ya, pada siapa saja yang nak berniaga, tuan-puan sekalian, keyakinan ni sangat penting sekali. Bahawa yang memudahkan urusan kita, yang membantu kita, menolong kita, yang maha kaya adalah Allah Azza wa Jalla. Pertama. Kedua, kefahaman dan kemahiran. Ya, bila kita nak berniaga, zaman sekarang kena faham, kena mahir. Ya, hari ni orang menggunakan teknologi semaksimal mungkin. So, usahawan asnaf kena berdaya saing. Ya, kena faham juga bukan ilmu untuk berniaga. Ya, bukan ilmu untuk mengira untung saja. Ya, bukan ilmu matematik saja. Tapi Masya Allah, tabarakallah, ilmu teknologi juga kena bijak, kena pandai. K yang ketiga adalah kluster. Sahabat-sahabat, bila kita berniaga, tolong cari kluster yang bagus-bagus. Kluster orang kaya yang taat kepada Allah. Kluster orang yang suka berusaha. Kluster orang yang positif, tidak mudah patah semangat. So, risau sebut kluster ni Ustazah. Bukan kluster. Risau sebut kluster. Ya, ataupun circle lah. Circle yang baik. Ya. Tapi circle. Okay, tadi tu. Cakap kluster lah kan. Ya. Yang keempat adalah kendiri. Tuan-puan sekalian, antara yang paling susah sekali nak jadi berjaya adalah orang lain tak boleh ubah kendiri dalam diri kita ni. Boleh cakap, boleh nasihat, boleh bagi teguran, tapi nak bergerakkan diri sendiri ni, tuan-puan sekalian, ini memang kena keazaman daripada diri kita sendiri. Ustazah pinjam Donald Trump cakap. Donald Trump kata apa? Kenal Donald Trump Bukan Agrobank Donald Trump. Bukan Presiden US. Hebat kacik. Donald Trump kata apa? Dia kata apa? Dia tak pernah peduli pun. Dia tak risau pun kalau ada 1 juta pun orang nak bersaing dengan dia dalam perniagaan. Okey? Dia tak kisah pun. Sebab dia kata dia cuma nak pastikan satu perkara je kepada pesaing-pesaing perniagaan dia. Iaitu dia nak tanya satu soalan. Kamu semua bangun pagi pukul berapa? Kamu semua bangun pagi pukul berapa? Sebab apa? Sebab kalau jawapannya orang tu bangun pagi pukul 7, orang tu bangun pagi pukul 8, pukul 9, dia kata saya tidak pernah kalah sebab saya bangun pagi pukul 5 pagi. Tengok tuan-puan, karakter kita, attitude kita, kendiri kita, itu adalah untung nasib yang membawa kita kepada kejayaan ataupun tidak, ya, dengan izin Allah. Dan yang kelima adalah ke depan. Ke depan ini simbolik kepada ayat, ya, orang yang sentiasa bermotivasi. Jadi kita nak tahu setinggi mana kita boleh daki, sedalam mana kita boleh pergi, semuanya bergantung kepada niat. Niatlah yang bawa perjalanan menjadi lebih jauh. Kalau niat tak betul, ya, maka perjalanan kita akan singkat, sekejap, membosankan, putus asa. Tapi dengan niat kerana Allah, niat yang lebih luas, lihat macam mana Abdul Rahman Auf, ya, kekayaannya bukan untuk keuntungan peribadi, tetapi kekayaannya adalah untuk sama-sama menjamin, ya, memperkasakan ekonomi umat Islam, maka insya-Allah boleh pergi jauh, boleh menghadapi cabaran dan dugaan dalam perniagaan. Masya Allah. Cantik apa yang disebutkan oleh Kak Cik tadi. Beberapa perkara yang perlu dijadikan panduan. Sebenarnya bukan untuk asnaf sahaja, tapi untuk kita semua. In fact, yang tidak terlibat dengan usahawan pun, khususnya 5 perkara yang disebutkan tadi, 5K tadi, perlu dijadikan asas dalam kehidupan kita untuk maju, untuk lebih ke hadapan pada masa-masa yang akan datang. 5 perkara saya, kalau boleh saya
ulang balik. Yang pertama, pertama keyakinan yang perlu ada dalam diri untuk terlibat dalam apa juga bidang, khususnya perniagaan. Kita kena yakin insya-Allah kita akan berjaya. Yang kedua, kefahaman ataupun understanding berkenaan dengan sesuatu bisnes itu. Kalau sekarang untuk Jom Sate dan juga apa bidang yang kita ceburi. Yang ketiga, kluster. Kluster tadi. Cuma yang kluster ialah circle kita. Circle kita, siapa pelanggan kita. Dan kita di Agrobank misalnya, antara perkara yang kita tekankan kepada pelanggan-pelanggan kita termasuk yang mengikuti kursus keusahawanan ini, perlunya ada networking dan bagaimana jaringan pada hari ini banyak dibina melalui online marketing yang alhamdulillah kita pun sama-sama memberikan pendedahan kepada para usahawan kita. Yang keempat, kendiri, bagaimana Donald Trump tadi bangun pukul 5 pagi, dan kitanya sepatutnya sebagai seorang Islam bangun lebih awal daripada itu. Kita munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta panduan daripada Allah Taala. Dan yang kelima ialah ke depan. Itu 5 perkara yang perlu menjadi panduan kepada kita semua. Sekali lagi kepada semua yang sedang mengikuti program Bual Bicara pada petang ini, kita bersama dengan Ustaz Syed Nur Hisham dan juga Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah Musa ataupun Kak Cik, boleh post apa juga persoalan yang insya-Allah kita akan cuba berikan penjelasan di akhir sesi kita ini. Saya nak berbalik kepada Ustaz Syed. Sering disebutkan misalnya untuk membangunkan usahawan ini kita kena beri kail, jorang, fishing rod, bukannya fish ataupun ikan. Bagaimana Ustaz konsep ini boleh diaplikasikan dalam dunia perniagaan hari ini, khususnya melibatkan para usahawan asnaf, dan kita juga nak tengok apa peranan yang boleh dimainkan oleh semua pihak, pihak berwajib dan khususnya masyarakat sendiri untuk support supaya usahawan ini insya-Allah menjadi usahawan yang berjaya. Sila Ustaz Syed. Apa yang Agrobank tulis tu, give a man a fish, you feed him for a day. Betul? Betul tak? Betul dah tu. Hebat bahasa Inggeris. Jadi. Boleh dah tu. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime. Masya Allah. Comel tu sangat. Betul dah tajwid tak? Betul dah tu. Dia punya apa dengung tak apa ada. Tak apalah. Cukup. Makhraj. Alhamdulillah. Memang ungkapan ini sangat masyhur. Kalau beri ikan je, dia tak habis ikan habis ya. Kalau beri joran, pancing, dia boleh survive sendiri. Cumanya dalam bab zakat ni, dalam bab bantuan yang kita bagi, memang ada juga golongan yang kita kena bagi fish all the way. Ada. Memang. Iaitulah golongan yang terlalu tua, golongan yang sakit, tak ada harapan nak sembuh, mungkin golongan yang OKU dari segi kecacatan dia, tak mampu nak buat bisnes dan sebagainya. Ada juga golongan yang kita berikan ni. Tetapi ramai sebenarnya yang layak untuk diberi pancing. Walau bagaimanapun, ada seorang yang subhanallah dengan keadaan lumpuhnya, dengan keadaan hanya 3 jari je boleh bergerak, tapi boleh buat bisnes, memanfaatkan teknologi sekarang. Akhirnya jadi jutawan. Boleh. Orang nampak dia OKU, jalan gerak atas wheelchair automatik tu. Tapi dia pun masih boleh survive sebab dia ada keinginan yang kuat. Selepas keinginan, dia berguru, ada pembimbing, ada mentor. Jadi, usaha beri pancing ini suatu usaha yang sangat baik. Saya sendiri sebenarnya personally lah, saya sendiri pun pernah lalui. Dikala kita macam mana nak buat untuk ekonomi diri sendiri. Alhamdulillah ada sahabat yang membantu, tapi bukan cara dengan dia bagi duit kat kita. Dia bukan bagi duit modal. Dia bagi stok barang. Stok barang. Saya berniaga, Rosli tahu, Kak Cik pun tahu, saya duduk berniaga habatus sauda, madu,
yang diimport dari Yaman. Di peringkat awal dulu, ada sahabat yang bagi kita, jual dulu. Lepas tu bagi bayar balik kat kita duit, bagi duit. Dan dia beri kadang-kadang stok 50, 60 ribu tanpa bayar dulu, kredit lah. Di sini perlu dua perkara. Perlu perkara yang pertama, kesungguhan kita untuk mengambil peluang yang ada itu. Rebut peluang tersebut dengan cara meniagalah sungguh-sungguh. Itu yang pertama, kesungguhan untuk merebut peluang yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, disiplin dan kejujuran kita bayar baliklah stok tu. Bayar balik duit dia. Dia beri barang, kita jual. Ambil lah untung sikit bahagian kita. Duit supplier itu kita bayar. Ni. Kadang-kadang apabila dua masalah, ada dua perkara ni. Yang pertama, kesungguhan mengambil peluang. Ada orang dia bersungguh dah ambil peluang. Ada orang kat sini pun dia masalah problem dah. Orang bagi peluang, bagi stall, bagi 600 batang sate ke apa? Bagi peluang training, bagi peluang modal, bagi peluang untuk mula bisnes, tidak grab peluang tersebut. Situ satu perkara. Ustaz, kami yang senang ni yang terlibat hari ni, kita orang yang grab dah lah Ustaz. Yang kedua, kita perlu disiplin. Setelah kita bersungguh mengambil peluang, kita perlu disiplin dalam menunaikan hak supplier, hak customer. Kalau mungkin supplier yang berbentuk kredit yang kita perlu bayar balik, bayar. Disiplin berkait dengan customer. Kita memberi yang terbaik. Dan di sinilah perlu kepada skill. Dalam bisnes bukan saja skill marketing, tetapi skill bagaimana interaksi kita dengan customer. Kalau orang yang jual sate ni sekarang melibatkan SOP, kena beratur. Kalau orang nak beratur, nak tunggu sate masak, kena fikir, letih dia. Mungkin kita perlu sediakan kerusi ataupun kita cari tempat-tempat yang teduh untuk memudahkan dan tidak menyebabkan customer letih. Sebab bisnes yang baik, customernya selesa. Ni yang saya kata tadi yang kedua. Dia jaga pada orang yang membantu, jaga pada customer. Dan ada di ruangan komen kita ni, ada sahabat kita yang tanya. Dia kata doa nak murah rezeki lah, apa amalan lah. Subhanallah. Ramai sahabat yang saya jumpa, dia kata, Ustaz, kita buat bisnes ni supaya kita jadi kaya. Bila kita kaya nanti, senang kita nak bersedekah. Bila kita kaya nanti, senang kita nak tolong orang. Jadi, saya ni Ustaz, saya buat bisnes. Nanti kaya, saya akan sedekah, saya akan tolong adik-beradik. Betul tak prinsip macam ni? Sahabat-sahabat yang sedang menonton, betul atau tidak prinsip nak jadi kaya, bila kaya nak sedekah? Betul tak prinsip ni? Bagi saya personally, prinsip ini kurang tepat. Prinsip yang lebih benar, prinsip yang lebih tepat ialah, kalau yang pertama tadi dia kata dia nak bisnes supaya dia kaya. Bila kaya senang nak sedekah. Ini kurang tepat. Yang lebih tepat macam mana? Dia bersedekahlah supaya dia cepat jadi kaya. Yang pertama tadi dia kata, saya nak bisnes supaya saya kaya. Bila saya kaya, saya senang nak sedekah. Ini kurang tepat. Bisnes nak kaya, bila kaya sedekah. Yang lebih tepat, bersedekahlah. Moga-moga kamu cepat lagi jadi kaya. Bersedekahlah. Moga-moga Allah akan ganti rezeki. Bersedekahlah. Nabi janji malaikat akan mendoakan. Allah akan tambah lagi rezeki. Jadi seiring. Rebut peluang. Tingkatkan kemahiran. Belajar. Jumpa orang-orang yang dah berjaya, tanya. Dalam masa yang seterusnya, dalam masa yang sama juga, jangan kita lupa Allah yang memberi rezeki dengan melakukan perkara-perkara tadi. Bersedekah, bayar zakat dan sebagainya. Ada orang kata satu lagi terakhir. Ni saya nak cuba betulkan prinsip, betulkan konsep. Yang terakhir, Ustaz Rosli Ya, sila Ustaz. Ada orang kata, untuk kita murah rezeki gini, kita kena amal sembahyang duha. Kita kena rajin sembahyang duha. Ini antara sebab jadi murah rezeki. Sembahyang duha, murah rezeki. Okey. Benar, cuma nak perbetulkan konsep sedikit.
Macam mana tu? Solat duha ini adalah lambang kesyukuran kita kepada Allah sebenarnya. Sembahyang duha adalah lambang kesyukuran pada Allah. Di situlah orang yang bersyukur, Allah akan tambah rezeki. Kenapa saya kata solat duha ini lambang kesyukuran? Kerana hadis Nabi SAW, Rasulullah beritahu di badan kita ni ada 360 sendi. Sendi banyak ni. Jadi untuk mensyukuri segala nikmat di tubuh badan kita ni, kita kena banyakkan bersedekah. Subhanallah sedekah, sebut Alhamdulillah sedekah, ambil sampah buang itu sedekah, kamu mendamaikan orang yang bergaduh sedekah, tolong orang angkat barang sedekah. Jadi setiap hari kena buat banyak sedekah ini sebagai mensyukuri nikmat seluruh badan tadi. Lalu Rasulullah kata 2 rakaat duha boleh cover seluruh sedekah tadi sebagai mensyukuri nikmat sendi-sendi yang banyak ini dengan 2 rakaat duha. Jadi 2 rakaat duha sebenarnya adalah lambang syukur kita kepada Allah. Dan disitulah la in syakartum la azidannakum. Bila kamu bersyukur, Allah akan tambah. Tadi kat awal tadi Kak Mariani, sale dia bulan lepas 10,000. Masya-Allah. Sale 10,000, tolak modal, tolak pekerja, tolak kos, alhamdulillah. 2 ataupun 3,000 bagaimana yang Rosli target tadi, Agrobank target tadi, dia boleh naik 3,000. Lepas 3,000 tu financial management pula. Perlu mengurus keuangan dengan baik. Ada orang dia bisnes lama, berapa sen, 100,000 sebulan, 200,000 sebulan. Mana PT? PT tak ada pun dalam akaun. Ini masalah pada financial management, mengurus keuangan. Mana belanja, mana simpanan, mana untuk rolling dan sebagainya. Wallahu alam. Terima kasih banyak kepada Ustaz Said di atas penjelasan tadi, dan ramai juga yang tarik balik apa yang disebutkan oleh Ustaz Said itu supaya mudah diingati dan juga orang pun boleh sama-sama dapat manfaat. Contohnya daripada Puan Baizura Badlisyah, solat duha adalah lambang kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Said tadi. Dan Ustaz Said juga tadi menyebutkan bagaimana OKU kalau dia berusaha pun insya-Allah dia akan dipermudahkan untuk mencapai kejayaan. Saya teringat dalam satu kursus yang di-share oleh sahabat dalam ACE ini sendiri, perkongsian antara jutawan. Tapi dia OKU, dia sebutkan. Dia kata, yang ni lah, yang jutawan ni, dia kata OKU tu pada fizikal saja. Tapi minda saya sihat, minda saya tidak OKU. Itu antara keyakinan yang ada dalam diri kita. Bukannya setengah tu. Dia kata, badan okey, badan fit. Tapi minda pula OKU. Kita tidak mahu jadi yang kedua ni. Kita nak badan kita sihat dan akal kita juga sihat. InsyaAllah barulah kita boleh ke depan. Dan sesuai untuk soalan yang keempat ini, saya nak ajukan kepada Kak Cik. Apa pesanan kepada asnaf yang terlibat dengan perniagaan ini supaya kita betul-betul dapat orang kata dapat melihat hasilnya, dapat keluar daripada asnaf, daripada penerima zakat kepada pemberi zakat, dan juga menjawab soalan daripada sahabat kita ni Jamali Juwardi, cantik nama ni, bin Jaafar, 3J tu, Jamali Juwardi bin Jaafar. Adakah perlu usahawan asnaf ini ubah mindset? Sebab apabila bergelar asnaf, sampai bila-bila pun mindset akan kata asnaf. Sampai bila-bila pun susah nak jadi muzakir. Mungkin boleh terus bagi penjelasan dengan apa yang disebutkan oleh ataupun yang diajukan oleh sahabat kita, saudara Jamali Juwardi bin Jaafar. Silakan Kak Cik. Baik, terima kasih Ustaz Rosli, Ustaz Syed Noor Hisham dan semua sahabat-sahabat. Mungkin inilah perkara yang penting, iaitu kepada semua usahawan asnaf meyakini bahawa ini mungkin sebagai satu langkah awal, tapi sampai satu waktu nanti semua ini akan menjadi pengeluar-pengeluar zakat, insya-Allah. Maknanya kita tak mahu terus bergelar asnaf
dalam tempoh yang sepanjang hayat. Begitu ya, dan Ustaz rasa Agrobank juga menekankanlah pada prinsip yang seperti ini. Baik, pada akhirnya ya, soalan yang kedua untuk Kak Cik ni, apabila berniaga ya ataupun kepada usahawan asnaf, sebenarnya ada satu kisah daripada hadis Nabi SAW yang sangat bagus untuk kita jadikan sebagai panduan, ya. Iaitu bagaimana Nabi menceritakan tentang seorang laki-laki yang dia berjalan di satu tempat dan kemudian dia mendengar ada satu perintah kepada awan untuk menurunkan air di atas sebuah kebun. Jadi dia dengar sebab nama tuan punya kebun tu disebut. Dan kemudian ya, dia melihat betul awan itu turunlah air hujan di atas satu kawasan kebun. Ya. Dan kemudian dia bertemu dengan pemilik kebun tersebut dan dia bertanya, apakah nama kamu Fulan bin Fulan? Sesuai seperti mana nama yang dia dengar. Nama yang didengar daripada suara yang memerintahkan supaya awan turunkan air di atas kebun tersebut. Jadi laki-laki pemilik kebun tadi kata, ya, memang itu nama aku. Macam mana kamu boleh tahu nama aku? Jadi hamba Allah tadi menceritakan, aku mendengar ya suara di langit memerintahkan supaya air tu berarak awan tu turun di atas kebun kamu. Dan aku dapati kebun kamu ini sangat subur. Jadi pendek cerita, ya, bila dia tanya kepada laki-laki tadi, apa yang agak-agaknya apakah hingga menyebabkan ya Allah memerintahkan awan tu untuk menurunkan air supaya subur tanaman, supaya banyak penghasilan. Lalu jawab laki-laki pemilik kebun tadi, pada harta yang Allah berikan kepada aku pasti akan berikan kepada 3 bahagian. Ya, yang pertama, 1/3 adalah untuk aku menyempurnakan tanggungjawab aku. Maknanya keluarkan duit untuk untuk nafkah anak-anak, keluarga, untuk urusan diri sendiri. Itu 1/3. 1/3 lagi aku akan sedekahkan, infakkan kepada orang lain, dan 1/3 lagi aku akan rolling balik, guna pakai balik untuk baja, untuk tanaman, untuk maknanya guna balik untuk bisnes tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Masya Allah, ya, daripada hadis tadi itu sebenarnya telah memberikan kepada kita cara pengurusan keuangan sama ada pada peringkat perniagaan kita skala kecil ataupun skala besar. Ya, ada 1/3 untuk tanggungjawab kita, untuk diri kita, 1/3 untuk sedekah, 1/3 lagi rolling balik bisnes tadi. Sebab kalau kita dengar tadi macam Ustaz Syed Noh Hisham beritahu, ya, kadang-kadang masuk tu banyak tapi duitnya tak nampak. Kenapa? Sebab kadang-kadang kita gunakan balik habis semua, modal, keuntungan semua kita gunakan, boleh jadi ya kita terlalai sehingga menggunakannya hanya untuk keinginan nafsu semata-mata. Sebab itu penting ya sahabat-sahabat usahawan semua, ya, apa pun perniagaan yang kita lakukan, perniagaan yang halal, ya, perniagaan yang baik ni mesti disertai dengan sikap sederhana. Ya, sikap sederhana. Ya, ramai dah yang Ustazah jumpa, bukannya Allah tak bagi untung, bukan Allah tak tolong perniagaannya, tapi hilang barakah perniagaan, barakah rezeki tu. Kenapa? Sebab kita menggunakan duit tersebut ya semata-mata untuk memenuhi kehendak hawa nafsu. Nafsu ni memang jarang kena perkataan enough. Jarang kena perkataan enough. Itu kalau dengar orang perempuan cakap, ini nak beli, ni last ni beli tudung ni. Tak apa nak boleh percaya kadang-kadang. Ya, jadi kalau kita dapat untung, ya, Allah bagi. Percayalah, insya-Allah kita berniaga akan ada keuntungan dia. Kalau kena cara dia. Tapi kena pandai menguruskan keuangan. Yang tadi ni Ustaz Syed Noh Hisham pun dah sebut. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, Kak Cik ringkaskan, bagaimana untuk berjaya? Jagalah 2 perkara, iaitu hablum minallah dengan hablum minannas. Jaga hubungan dengan Allah dan jaga hubungan dengan manusia. Ya, jadi bila ada hubungan dengan Allah, ya, benda yang kita buat berkait dengan ibadah kita jaga. Ya, doa dengan Allah, minta tolong dengan Allah, tawaduk dengan Allah, jaga hablum minallah dan jaga hablum minannas, jaga hubungan kita dengan manusia, terutama klien kita, customer kita. Kadang-kadang Ustaz Rosli, kita pergi kedai, orang jual durian sampai 4-5 kedai, 4-5 gerai jual durian.
Tapi kenapa kadang-kadang kita tertarik nak pergi kat satu gerai tu sebab cara dia melayan. Ya, cara melayan ni sebenarnya adalah cara yang mesti memenuhi nilai-nilai akhlak. Apa dia nilai akhlak yang diajar dalam Islam? Ibtisamuka ala wajhi akhika sadaqah. Kamu senyum pada saudara kamu tu sedekah. Kalau ada gerai yang penjual dia, penjaga gerai tersebut, peniaga tu manis muka dia. Elok sapaan dia. Ya, bahkan kadang-kadang kita kalau pergi kedai kan, orang layan elok sangat. Lepas tu kita tak jadi beli kan, ya. Dia jawab elok juga. Tak apa, alhamdulillah. Belum rezeki saya lagi, insya-Allah. Mungkin esok lusa datang lagi tengok. Nanti kita masuk stok yang lebih cantik. Kita dengar dia cakap macam tu Ustaz Rosli rasa macam salah pula aku tak beli Sebab tu madu Ustaz Said tu maju Ustazah. Sebab dia kuat senyum tu. Itulah senyum tu. sama madu dia. Sungguh betul. Kalau nak ikutkan madu macam-macam jenama ada, macam-macam brand ada. Tapi sekarang kekuatannya adalah pada penjualnya. Jadi kalau sebut tentang strategi marketing, macam mana kita nak melayan kita punya customer ataupun klien, mesti kembali kepada akhlak-akhlak yang digariskan oleh Islam. Ihsannya kita. Kak Cik pernah masa tu dengan kawan-kawan kan, bila kita kata alamak Allah Akbar, kita kata tak cukup lah RM2 kan, memang betul-betul tak cukup RM2 nak beli barang tu. Dia kata apa? Tak payah belilah kalau tak ada duit tak. Jadi kita dengar tu pun terkejut. Padahal kadang-kadang kita nak seloroh dulu kan ya. Tapi cara layanan tu kadang-kadang sangat mempengaruhi juga keberkahan dan juga keuntungan perniagaan kita. Jadi Kak Cik percaya insya-Allah kepada usahawan asnaf semua bukan saja diberikan modal, bahkan yang lebih utama juga adalah bagaimana untuk kita menjadi seorang peniaga yang menjaga hablum minallah dengan hablum minan nas tadi. Kalau dua sayap utama ni kita jaga, insya-Allah Allah akan berkahi, akan tolong bantu dan kita akan berjaya dalam perniagaan kita untuk kebaikan dunia dan juga akhirat. Dan akhirnya sahabat-sahabat semua, ini kerja rumah yang Kak Cik nak bagi kepada usahawan asnaf. Ada homework tu. Cikgu macam ni lah Ustaz kalau cikgu-cikgu pensyarah ni rajin bagi kerja rumah. Kak Cik nak minta kepada usahawan asnaf Agrobank, balik rumah nanti tolong tengok Suratul Lail. Tengok Suratul Lail, baca terjemahan sikit-sikit baca terjemahan. Kalau dapat tadabbur lagi bagus. Di sana dalam Suratul Lail insya-Allah kalau kita fahami betul-betul, di sana ada gagasan, ada saranan bagaimana untuk mendapat kemudahan dalam setiap urusan dan kehidupan. Kak Cik petik sikit daripada Suratul Lail. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maka barang siapa, sesungguhnya usahamu memang beraneka macam, maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, mengakui dengan yakin adanya pahala yang terbaik, yakni syurga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan dan kebahagiaan. Dan ada pun orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, dia rasa tak perlu pada pertolongan Allah serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kami akan mudahkan jalannya menuju kepada kesengsaraan. Jadi dalam perniagaan, sahabat-sahabat sekalian, kena tengok juga kepada saranan, panduan daripada Al-Quran terhadap kebahagiaan ataupun nak mengelakkan kesengsaraan. Sebab itu semua saling berkait dan insya-Allah mudah-mudahan dengan kita tadabbur Suratul Lail, kita akan nampak banyak kat sana rahsia-rahsia yang insya-Allah akan mempercepatkan lagi kejayaan kita untuk menjadi manusia yang dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak kepada Kak Cik. Biasalah pensyarah memang siap dengan kerja rumah. Kita mengharapkan agar pendengar, khususnya usahawan asnaf, dapat menghafal surah Al-Lail ini dan mengambil pengiktibaran daripada apa yang terkandung di dalam surah ini. Kiranya conclude teruslah Ustazah
ataupun Kak Cik kita, kalau tak mungkin ada tambahan kerja rumah lain lah nanti. Dan akhirnya saya melihat banyak persoalan-persoalan yang diajukan oleh penonton, tapi disebabkan kekangan masa, selepas ini kita akan terus ke acara perasmian. Mungkin kita minta Ustaz Syed lah untuk konkludkan dalam 2 minit setengah Ustaz Syed, dan juga untuk mungkin bacaan doa lah 2 minit lagi untuk kita sama-sama bermunajat mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan usahawan asnaf, usahawan-usahawan di luar sana juga insya-Allah akan sentiasa dapat berniaga dengan baik. Insya-Allah mudah-mudahan asnaf ini dapat keluar daripada penerima kepada pembayar zakat, dan insya-Allah kepada semua sekali peniaga-peniaga, khususnya peniaga-peniaga muslim, berjaya dalam perniagaan mereka. Silakan Ustaz Syed. Kepada asnaf-asnaf yang terpilih, anda dipilih oleh Allah. Allah yang pilih anda untuk mendapat modal bisnes daripada duit ibadah, daripada duit zakat. Dulu saya, sahabat-sahabat yang masa belajar di tanah Arab, zaman luar negara, masa zaman belajar dulu, kami juga ada terima duit zakat. Yang belanja duit zakat itu sebaiknya beli kitab, bayar yuran, belajar bersungguh-sungguh, dapat barakah. Sehingga balik ke tanah air, Allah permudahkan kehidupan dia dari segi rezeki, karier dan sebagainya. Ada yang zaman belajar, dia terima duit zakat. Tapi duit zakat tu dia buat beli isap rokok, duit zakat tu dia tidak guna sebaik mungkin. Duit zakat tu duit ibadah orang. Dan kita melihat sekarang, ialah kehidupan dia tu macam, kita nak sebut tak berkat pun tak berani. Tapi tidaklah selancarnya. Itu duit zakat zaman belajar. Maka khusus saya nak sebut pada sahabat-sahabat yang Allah pilih untuk terima duit zakat sebagai modal bisnes, ingat, jujurlah. Ingat, duit ni duit ibadah orang. Duit itu ada power dia sendiri. Berbeza dengan duit modal kita dapat, ayah kita bagi, mak kita bagi, kawan kita bagi. Sekarang ni duit itu duit zakat. Jadi dia ada power dan barakah dia. Kita jaga, kita urus dengan baik, insya-Allah berkembang dengan begitu luas. Kita tak jaga elok-elok, kita salah guna, na'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkatilah pertemuan kami tengah hari ini, ya Allah. Jadikanlah majlis kami ini sebagai satu ibadah kepadamu, ya Allah, dalam berkongsi nasihat, agar kami yang memberi dan mendengar dapat sama-sama memanfaatkannya, ya Allah. Ya Allah, berkatilah hamba-hambamu yang membayar zakat, ya Allah. Terimalah ibadah mereka dan lipat gandakanlah rezeki mereka, ya Allah. Pada sahabat-sahabat kami yang menerima duit zakat ini sebagai modal perniagaan mereka, ya Allah. Permudahkanlah urusan mereka, ya Allah. Kurniakanlah rezeki yang berlipat ganda kepada mereka, ya Allah. Dan jadikanlah mereka suatu hari nanti pembayar-pembayar zakat dan juga membantu insan-insan yang lain juga, ya Allah. Berkatilah apa yang segala usaha yang kami lakukan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah kepada Allah minna minkum. Terima kasih banyak kepada Ustaz Syed Nur Hisham dan juga Kak Cik Ustazah Datuk Doktor bersama dengan kita pada petang ini. Alhamdulillah, saya kira banyak sekali mutiara-mutiara ilmu perkongsian yang diberikan oleh kedua-dua panel, Ustaz Syed dan juga Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah, kepada semua kita, sama ada kita usahawan ataupun tidak, sama ada kita asnaf ataupun tidak. Saya kira apa yang dikongsikan tadi cukup baik untuk kita jadikan panduan, khususnya bagi mereka yang terlibat secara langsung dalam bisnes, insya-Allah. Terima kasih banyak kepada Ustaz Syed Nur Hisham, pada Kak Cik. InsyaAllah lepas ni kita akan jemput lagi insyaAllah ke konti Facebook Live Agrobank. InsyaAllah banyak lagi program-program yang kita akan aturkan selepas ini. Perkongsian yang cukup baik, mudah-mudahan menjadi panduan kepada kita semua, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada kedua-dua panel dan terima kasih juga kepada penonton.
Dan insya-Allah selepas daripada ini kita selesai program Bual Bisyara bersama memperkasakan usahawan asnaf bersama dengan kedua-dua panel kita sebentar tadi. Suka saya ingatkan kepada semua penonton pada hari ini untuk terus bersama kami pada jam 5 petang ini untuk majlis perasmian program keusahawanan Asnaf Jom Sate yang akan disiarkan secara langsung di Facebook Live Agrobank dan akan disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Mustafa Buang, pengurusi Lembaga Pengarah Agrobank. Terima kasih banyak kepada semua yang bersama dengan Agrobank untuk sesi live pada petang ini. Terima kasih banyak kepada usahawan yang turut bersama dengan kita daripada awal tadi pukul 12 tengah hari telah pun bersama. Kita doakan kejayaan tuan-tuan dan puan-puan semua, insya-Allah menjadi usahawan yang berjaya pada masa akan datang. Dan insya-Allah kita sama-sama dengan usaha yang kita lakukan, kita akan menjadi mereka yang berjaya dan segala yang kita buat ini dikira sebagai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa jam 5 petang ini untuk perasmian Jom dan perasmian Hijrah Keusahawanan Asnaf. Terima kasih.